Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita duka cita. Bersatu suram tidak akan kekal dalam landscape politik negara, kata ahli Parlimen Bukit Gantang. Berita penuh. Kuala Lumpur, masa depan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu kini suram dan parti itu tidak akan kekal dalam lanskap politik negara sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Demikian kata ahli Parlimen daripada Bukit Gantang, iaitu Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Beliau mendakwa prestasi Bersatu di dalam PRU yang lalu bukan kerana parti itu kuat, tetapi ia kerana disebabkan oleh kelemahan parti politik lain yang didominasi Melayu, iaitu Barisan Nasional pada ketika itu. Katanya, saya tidak fikir begitu. Bersatu akan bertahan sehingga PRU akan datang. Prestasi Bersatu pada PRU lalu bukan kerana parti itu kuat, tetapi parti politik lain, khususnya Barisan Nasional yang lemah pada ketika itu, katanya. Tambahnya, ini keadaan lemah BN ketika itu menyebabkan pengundi Melayu mencari alternatif lain untuk memberikan sokongan mereka, katanya. Tambahnya lagi, keadaan sebegini mencetuskan gelombang politik kebangkitan Perikatan Nasional yang tidak dijangka bukan sahaja dalam kalangan pemerhati politik, tapi juga orang dalam Perikatan Nasional. Ada calon dari PN yang memberitahu saya yang tidak menyangka akan menang apabila bertanding pada PRU 15, katanya ketika ditemui di Puchong pada hari ini. Daripada terlalu banyak berpolitik, Syed Abu Husin berkata, kini sudah tiba masanya untuk pengerusi PN yang juga Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk memenuhi aspirasi penyokong blok pembangkang yang mengundi pakatan itu pada PRU 15 yang lalu. Bagaimanapun mahu membantu pengundi anda dalam kalangan generasi muda. Mereka mahukan peluang pekerjaan. Mereka mahu jaminan untuk mereka boleh meletakkan makanan di atas meja. Mereka mahu menjalani kehidupan yang baik. Tambahnya lagi, jadi apa yang kamu lakukan untuk membantu mereka? Apa faedah yang rakyat dapat daripada anda apabila anda menuduh PM10 Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pluralisme dan tuduhan lain di Parlimen? Jawapannya, tiada apa-apa, katanya lagi. Syed Abu Husin turut mengulangi dakwaannya bahawa lebih ramai pemimpin daripada Bersatu mahu mengisytiharkan sokongan mereka kepada Anwar dan Kerajaan Perpaduan. Sebenarnya, lebih ramai orang dalam Bersatu mahu mengumumkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri dan sentimen seperti itu kuat dalam Bersatu, katanya. Disebabkan itu, Bersatu tergesa-gesa untuk memindah perlembagaan parti bagi mengelakkan perkara ini berlaku. Bagaimanapun, ia masih berlaku di Selangor, katanya. Syed Abu Husin merujuk kepada keputusan yang telah dibuat oleh Ahli Dewan Undangan Negeri atau Adun Selat Klang, Datuk Abdul Rashid Asari,
untuk mengisytiharkan sokongannya kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Abdul Rashid yang juga bekas Ketua Majlis Pimpinan Bersatu Selangor berkata, keputusan itu dibuat selepas meneliti perkembangan semasa dan mempertimbang beberapa faktor. Syed Abu Husin adalah salah seorang daripada 6 ahli Parlimen Bersatu yang telah mengisytiharkan sokongan mereka kepada kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli parlimen lain yang mengisytiharkan sokongan mereka kepada Anwar termasuklah Datuk Dr. Zulkifli Hanafi, Zahari Keci, Muhammad Azizi Abu Naim, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman. Dan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu kejutan. Mungkinkah Syed Saddiq sudah betul-betul terdesak sekarang? Mungkinkah Syed Saddiq sudah betul-betul tiada jalan lagi? Ya, sebab dia sudah kena umum, sudah di mahkamah, keputusannya dia dipenjara dan disebat, di rotan, di pungkok, sakit tu. Lepas tu dia letak jawatan sebagai presiden kah entah apa di dalam muda. Tapi yang dia tak berani letak jawatan sebagai MP, sedangkan dulu dia pernah janji bulan dan bintang, kata kalau inilah letak jawatan dan sebagainya. Tapi apa dia buat? Tak letak jawatan. Tapi terbaru ini yang mengejutkan, tiba-tiba Muhyiddin umum Syed Saddiq sertai jelajah PN. Adakah ini menandakan, adakah ini menunjukkan, adakah ini membuktikan bahawa Syed Saddiq sudah kehabisan jalan, tak ada jalan lagi, terpaksalah dia melutut merayu kali ini kepada Tok Abah, kepada abah kau untuk menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional. Memang teruk sungguh. Memang dah jadi teruk Syed Saddiq sekarang. Sudah dia sakau duit. Ini dibuktikan di mahkamah tau. Dibuktikan di mahkamah. Bukan cakap sembarangan. Mahkamah sudah jatuhkan hukum. Lepas tu dah tak ada jalan. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan bersama PN untuk menjelajah ke seluruh negara bagi memberikan penjelasan mengenai isu semasa. Ngamlah Muhyiddin Yassin dengan Syed Saddiq, ngamlah kamu berkawan. Pergilah kamu berkawan sama-sama. Muhyiddin Yassin bakal akan kena penjara juga kalau dia didapati bersalah tau. Ngamlah. Kalau Syed Saddiq masuk penjara, Muhyiddin Yassin masuk penjara, sama-sama kamu di penjara, bagus, boleh bergeng. Geng keras, satu muda, satu tua. Satu tukang bawa makanan, satu tukang masak makanan. Kalau dua-dua masuk penjara, ngamlah. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan bersama PN untuk menjelajah ke seluruh negara bagi memberi penjelasan mengenai isu semasa negara. Jelaskanlah apa Syed Saddiq telah lakukan kepada wang bersatu tu. Jelaskan. Lepas tu jelaskanlah tentang Janawi Bawah, jelaskanlah tentang wang-wang 500 juta yang hilesap, yang mungkin ada kemungkinan salah guna kuasa, yang ada kemungkinan ketirisan. Jelaskan. Okey. Pengurus CPN Muhyiddin Yassin berkata Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah menyatakan kesediaannya untuk bersama di pentas PN nanti. Baguslah Syed Saddiq, berusahalah selamatkan diri kamu supaya tak kena rotan, tak kena sebat. Kesian juga kamu kan. Sudah masih muda. Di dalam sejarah Malaysia, dialah ahli parlimen yang paling muda yang kena penjara, lepas tu kena sebat lagi. Buat pertama kalinya pengerusi atau presiden, tahun tak apa-apalah dia penjawatan di dalam parti, buat pertama kalinya paling muda kena sebat tau, kat pungkok, sakit no, pedih. Siri jelajah itu juga akan memberi penjelasan, katanya berhubung kepada rakyat, berhubung kedudukan dan peranan Perikatan Nasional. Jelaskanlah sebaik-baiknya, jangan fitnah lagi tau. Jangan lagi tiba-tiba Lim Guan Eng dengan Lim Kuan Yew tu sepupu.
Ini yang paling tak masuk akal. Lee Kuan Yew boleh tukar kepada Lim Kuan Yew. Paling tak doktor mana entah yang betul, tak ada otak, khairan betul. Katanya, ini pengakuan daripada Muhyiddin lah. Dia kata, pasal Syed Saddiq pun menyokong kita. Walaupun beliau tidak menyertai PN, tapi pro kita, katanya. Jadi dia kata, kita PN di peringkat tertinggi telah buat keputusan. Kita akan mengadakan jelajah di semua negeri untuk menjelaskan isu-isu semasa dan mendengar rintihan rakyat di bawah dan apa peranan PN boleh lakukan, katanya pada sidang media selepas majlis penutup konvensyen PN di Kuala Lumpur hari ini. Malaysia kini sedang menghubungi Syed Saddiq untuk dan kepimpinan muda bagi mendapatkan maklum balas untuk mengenai pengumuman pengurusi PN itu. Jadi dalam pada itu Muhyiddin berkata siri jelajah itu akan berlangsung selepas Ramadan nanti. Okey, tahniah kepada PN yang telah mendapat seorang penjenayah yang telah dibuktikan di mahkamah. Kita jumpa lagi. Bye.